بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kita dapat diberikan kesempatan malam ini untuk meneruskan pengajian kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Al-Imam Al-Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi kita sambung pada perbahasan hadis Itban yang berbaki, iaitulah apa yang diungkapkan oleh muallif rahimahullah. Itu dalam buku kita muka surat 96 iaitu pada hadis innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Baik, jadi kita dah lihat penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan hadis ini, berkenaan dengan hadis Itban, sabab urud hadis ini, yang mana kesimpulannya kita tidak boleh menghukum mana-mana individu Muslim yang baik zahirnya dengan hukum yang secara pasti, hukum yang secara jazam, seperti memanggilnya munafik ataupun kafir, zindiq, wa ma ashbaha dzalika, itu termasuklah zindiq dan sebagainya. Allahul musta'an, kerana penting untuk kita tekankan isu ini, kerana kita pada zaman ini kita lihat ramai di kalangan penuntut ilmu, mereka disebabkan kadang-kadang bagus tujuan mereka itu adalah untuk mempertahankan agama, niat mereka baik, tetapi mereka tidak mengikut syariat. Dari sudut mereka tidak melihat larangan Nabi SAW. Kita melepaskan lisan kita ini terlalu bermudah untuk menghukum seseorang yang pada zahirnya salah, ada kebaikan, tetapi kita jelas menyalahi larangan Nabi SAW dalam hadis Itban ini, yang mana Nabi SAW kata la taqul hakadha, jangan berkata sedemikian rupa, huwa munafiq, kata sebahagian sahabat, qala ba'duhum. Baik, qauluhu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yakni ay bi syartil ikhlas, dengan syarat ikhlas, bidalili qawlihi yang bagi bidzalika wajh Allah. So dalam hadis itu sendiri ada maksud yang menunjukkan kalimah la ilaha illallah itu, kalimah tauhid, tidak semata-mata diucapkan dengan lisan semata-mata untuk mendapatkan pengharaman daripada dibakar, daripada pengharaman dari api neraka, tidak semata-mata dengan mengucap dengan lisan, tetapi mesti syaratnya ada ikhlas. Jadi kita dah bincangkan sebelum ni, penjelasan Az-Zuhri itu tidak perlu, kita tidak berhajatkan, kata Syekh Utsaimin, la nahtaju ila qauli Zuhri rahimahullah ba'da an saqal hadis. Maknanya bila hadis ini telah jelas, kita tak lihat pada penjelasan Imam Az-Zuhri itu pun sudah jelas. Kerana dalam hadis itu sendiri, dalam teks hadis itu sendiri ada syarat yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ini siapa yang ucap la ilaha illallah, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. So Allah Taala mengharamkan ke atas api neraka sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang dia mencari atau mengucapkan la ilaha illallah tu kerana inginkan dengan kalimah tersebut wajah Allah. Ni ikhlas. Itu syarat ikhlas. So di dalam hadis itu sendiri dah ada. Jadi sebab itu kata Syekh, fala nahtaj ila qauli Az-Zuhri rahimahullah ba'da an saqal hadis. Maka kita tidak berhajat lagi kepada penjelasan Az-Zuhri
Sebagaimana dalam lafaz Muslim, iaitu Az-Zuhri sebut thumma wajabat ba'da dhalika umur wa hurrimat umur fala yaghtarru mughtarun bihadha. Bukan bermaksud kita buang macam tu saja perkataan Az-Zuhri, bukan itu yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tetapi maksudnya kalau tanpa penjelasan Az-Zuhri itu pun hadis itu jelas. Maknanya seseorang itu akan terselamat daripada api neraka bukan semata-mata dengan ucapan la ilaha illallah, tetapi mestilah disertai dengan syarat al-ikhlas, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Baik, di sini juga kita boleh dapat faedah maksud ikhlas di sini adalah lafaz terletak pada lafaz hadis Nabi SAW, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kamu melakukan sesuatu untuk mengharapkan, dengan amalan kamu itu mengharapkan wajah Allah. Itu ikhlas. Itu ta'rif ikhlas yang ditarifkan oleh Nabi SAW sendiri. Melakukan amalan, sesuatu amalan mengharapkan wajah Allah. Kita dah sebut sebelum ni, terjemahan yang paling tepat adalah mengekalkan wajah itu dengan wajah. Maknanya jangan kita takwil ataupun terjemahkan dia dengan redha. Ya, itu salah satu lazim. Kita tak nafikan kalau ada orang nak terjemah wajah itu dengan redha, betul. Itu panggil tafsir bil lazim. Tetapi kita kena melihat pada teks asal hadis. Sebab Nabi kata yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sama juga macam Al-Quran sebut orang-orang ahli syurga ini, ketika mereka dimasukkan Allah ke dalam syurga, ciri-ciri ahli syurga ni antaranya innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami beri makan kepada kamu, innama nut'imukum liwajhillah, kerana wajah Allah. Kerana liwajhillah maknanya liyabtaghi wajh Allah, kerana menginginkan wajah Allah. Kita dah sebutkan adalah nikmat yang tertinggi dalam syurga kelak. Baik, fal hadith, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, perkataan Az-Zuhri yang kita katakan pada tambahan dalam lafaz dalam Sahih Muslim, kemudian wajabat ba'da dhalika umur wa hurrimat umur fala yaghtarru mughtarun bihadha. Maknanya bukan diucapkan semata-mata la ilaha illallah itu terus seseorang itu diharamkan daripada api neraka, tidak. Tetapi ada perkara wajib yang perlu dia laksanakan, dan ada perkara-perkara yang diharamkan, hurrimat umur, yang perlu dia jauhi. Itu maksud dia. Fala yaghtarru mughtarun bihadha. Maka janganlah seseorang itu terpedaya dengan seseorang yang terpedaya itu terpedaya dengan hal ini. Maknanya dia terpedaya dengan semata-mata la ilaha illallah itu dapat mengharamkan dia daripada api neraka. Jangan dia terpedaya semata-mata dengan ucapan. Itu maksud dia. Itu maksud kalam Az-Zuhri. So kalam Az-Zuhri itu menjelaskan lagi, maknanya tak bolehlah kita hanya terpedaya dengan ucapan la ilaha illallah. Baik. Kemudian kata Syekh, walihadza qala ba'du salaf 'inda qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah la ilaha illallah, yang kita dah baca yang sebelum ni kan. Dan demikian juga atas alasan inilah sebahagian salaf mengatakan ketika menjelaskan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah la ilaha illallah, kunci apa di syurga itu adalah la ilaha illallah. Tetapi sesiapa yang datang membawa kunci tersebut tanpa gigi-giginya, maka dia tidak akan mampu untuk membuka pintu tersebut. Ini perkataan siapa? Wahab ibn Munabbih rahimahullah ta'ala, berkenaan dengan syarat kalimah tauhid. Yang ni gigi-gigi bagi kunci syurga itu adalah syarat-syarat kalimah tauhid. Qala Syekhul Islam. Baik, berkata Syekhul Islam. Syekhul Islam di sini merujuk kepada Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyah al-Harrani al-Hafid. Syekhul Islam Ibn Taymiyah al-Hafid. Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekhul Islam. Baik, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, innal mubtaghi la budda an yukammil wasail al-bughyah. Sesungguhnya seseorang yang mencari wajah Allah, seseorang yang pencari wajah Allah, al-mubtaghi wajah Allah. Siapa pencari wajah Allah ni? Kita semua.
Kita datang menuntut ilmu kerana wajah Allah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kata riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis Nabi SAW kata, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Tengok, Nabi SAW sebutkan, barang siapa yang menuntut ilmu, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang menuntut ilmu yang sepatutnya menuntut ilmunya itu semata-mata untuk mencari wajah Allah, mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa jannata yaumal qiyamah. Tetapi dia tidak menuntut ilmu itu melainkan kerana hanya semata-mata inginkan bahagian daripada dunia, maka dia itu tidak akan dapat mencium bau syurga. Lam yajid 'arfa jannata yaumal qiyamah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis At-Tirmidzi itu hadis sahih. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tujuan asasi, tujuan utama kita menuntut ilmu ni memang kerana nak wajah Allah. Nampak? Sebab tu kena refresh niat. Niat kita setiap kali kita datang ke majlis ilmu ni kena betul niat. Bukan kerana liyata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, bukan kerana nak dapat bahagian daripada dunia, tetapi kita nakkan wajah Allah. Nakkan wajah Allah. Makna apa nak wajah Allah tu? Maknanya kita nak masuk syurga dan nak melihat wajah Allah. Itu. Walaupun ada golongan yang menafikan wajah Allah. Walaupun golongan Mu'tazilah menafikan tentang sifat wajah Allah. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik, tu contohkan. Hadis banyak lagi yang berkenaan dengan wajah Allah ni. Maknanya memang Nabi SAW didik para sahabat agar mencari sesuatu yang tertinggi. Sesuatu yang tertinggi. Jadikan tujuan kita yang utama adalah untuk mencapai wajah Allah. Baik, itu sebenarnya umdah akidah ahli sunnati wal jamaah. Intipati akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita sertakan dengan amalan. Bukan semata-mata teori. Kalau akidah ilmu kalam, dia teori saja. Dia tak ada, sebab tu dia cakap pun tak masuk akal. Dia teori ini kalau ini tidak ini, tidak itu tidak ini, tidak ini kalau tidak ini tidak. Lepas tu apa benda? Apa benda yang kau boleh amal? Tak boleh amal. Tapi akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah yang ada samarah, ada hasil, ada buah amalan. Baik. Baik, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, innal mubtaghi la budda an yukammil wasail al-bughyah. Seseorang yang mencari wajah Allah harus menyempurnakan wasilah-wasilah pencarian. Wa idza akmalaha hurrimat alaihi an-nar tahriman mutlaqa. Ketika dia telah menyempurnakannya, maka dia diharamkan bagi neraka secara mutlak. Maksudnya orang yang menyempurnakan kalimah tauhid, itu maksud dia. Itu maksud perkataan Syekhul Islam. Orang yang menyempurnakan wasilah-wasilah yang dapat menyampaikannya kepada wajah Allah tadi, yakni tauhid. Dia akan diharamkan daripada api neraka secara mutlak. So ini kita akan bincang dalam bab yang berikutnya. Bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala azab. Ini kita akan bincang dalam bab kemudian nanti. Perinciannya. Siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. 70,000 orang kan. Yang tu yang kita nak kejar tu. Bukan kita nak kejar jadi makin ramai orang yang tak beriman, kita nak jadi orang tak beriman, atau kita nak jadi orang ramai yang ikut hawa nafsu. Tak, kita nak jadi orang yang Nabi SAW sebut 70,000 yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau kita kalkulit bilangan para sahabat Nabi kalau kita kalkulit bilangan para sahabat Nabi, tambah dengan bilangan tabi'in, tambah dengan bilangan atba'ut tabi'in, tambah dengan anak-anak murid atba'ut tabi'in, tambah dengan generasi pada kurun yang ketiga hijrah, tambah kurun keempat hijrah, 5, sampailah kita ni, kita rasa macam mustahil kita nak masuk dalam kategori itu. Tetapi kita akan bincangkan nanti, ada khabar gembira daripada hadis Nabi SAW juga. Allah Ta'ala menambah 70,000 lagi, dan Allah tambah lagi. Ada tambahan. Dan maknanya ada peluang lah. Bukan kata tak ada peluang. Kita kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan minta Allah Ta'ala masukkan kita dalam golongan yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Walaupun kita tahu kita ni
tidak layak. Walaupun kita tahu ni ramai lagi orang yang di kalangan sahabat Nabi, tabi'in yang lagi ramai yang ikut sunnah Nabi, yang lagi ramai yang kita tak tahu bilangan mereka. Tapi kita kena ada cita-cita, minta doa, dan kita kena realisasikan apa yang kita belajar dalam kitab tauhid. Berusaha sedaya semampu mungkin. Baik. Jadi itu kita bincangkan nanti. Tapi kat sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dia dah isyaratkan dekat sini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah untuk bagi dekat kita satu gambaran. Maknanya orang yang menyempurnakan syarat yang terkandung dalam kalimah tauhid itu, wasilah-wasilah yang dapat menyampaikannya kepada Allah, orang yang menyempurnakannya itulah yang akan diharamkan daripada api neraka secara mutlak. Maknanya tak akan masuk langsung neraka. Itu yang kita nak. Kita tak mau tubuh badan kita ni disentuh oleh api neraka. Walaupun kita ni tahu kita ni banyak dosa, betul tak? Kita tahu kita ni, kita katakan banyak dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu tentang diri kita. Tetapi bukan bermakna kita berputus asa. Bukan bermakna kita berputus asa. Kerana telah tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Itu telah tertulis di sisi Allah di atas arasy. Satu kitab, satu tulisan yang Allah Ta'ala tulis. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah Ta'ala telah menulis pada dirinya ar-rahmah, maknanya rahmat itu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mengatasi kemurkaanku. Maka sebab itulah kita kena segera memohon keampunan, meminta kemaafan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat atas kesalahan kita dan dosa-dosa kita, dan jangan kita jemu memohon keampunan, istighfar, meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan kita. Hari-hari, setiap saat, setiap detik. Maknanya kita jangan leka. Maknanya walaupun sebesar mana sekalipun dosa kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosa kita kalau kita meyakini akan rahmatnya, dan kita beriman dengan keesaannya, dan adanya tauhid itu akan menyebabkan dosa-dosa kita terhapus. Dan itulah bab yang kita bincangkan ini. Baik. فَإِذَا أَتَى بِالْحَسَنَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ فَإِنَّ النَّارَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْرِيمًا مُطْلَقًا. Baik, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, maka ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan secara sempurna, maka neraka haram menyentuhnya secara mutlak. Itu juga syarat dia untuk neraka itu diharamkan ke atas kita secara mutlak. Maknanya tidak langsung dimasuki ke dalam neraka. Kita nak itulah. Sebab kita tak boleh ada sedikit pun perasaan nak, teringin nak masuk dalam neraka. Wal'iyadzubillah, jangan. Sebagaimana golongan-golongan jahil hari ini, mereka tidak ada rasa takutkan Allah, dan mereka tak ada nilai. Mereka tak tahu nilai tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang betapa besarnya neraka Allah Subhanahu Wa Taala, betapa dahsyatnya azab Allah. Mereka tak ada rasa takut. Sebab itu mereka boleh selamba je cakap, apa salahnya kita masuk neraka sekejap. Ini semua adalah perkataan orang yang jahil. Wal'iyadzubillah. Jangan sesekali kita terpedaya apabila kita sudah menuntut ilmu. Jangan sesekali kita masuk dalam golongan seperti itu. Kerana mereka tak kenal Tuhan. Mereka tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tak kenal juga akan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Ar-Rahim. Tetapi dalam masa yang sama juga Allah Taala kata, wa anna azabi azab asyadid. Azab Allah Subhanahu Wa Taala itu azab yang sangat pedih. Jadi maknanya itu kita kena faham. Baik. Fa inna an-nara tahrumu alaihi tahriman mutlaqa. Jadi kalau orang itu, seseorang individu ahli tauhid itu membawa kebaikan-kebaikan dengan sempurna, maka neraka akan diharamkan ke atasnya secara mutlak. Wa in ata bi syai'in naqis fa inna libtigha fihi naqsun. Jika dia datang melakukan amalan yang ada sesuatu kekurangan, maka pencariannya tidak sempurna, sehingga pengharaman neraka baginya adalah pengharaman yang tidak sempurna. Maknanya kalau dia ada kekurangan, maka dia tidak akan mendapat jaminan dari sudut neraka itu akan diharamkan kepadanya selama-lamanya. Maknanya seorang ahli tauhid itu boleh tak dia diancam dengan ancaman azab Allah? Ya, kalau dia terjebak dalam perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang pelanggaran, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dan kekurangan. Naqs ini maknanya dari sudut
taksir, kekurangan dari sudut amalan dia. Contoh orang yang solat sengaja melewat-lewatkan solat, dia solat tapi ada ancaman kan dalam Quran tentang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi Allah Taala ancam kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Yakni orang yang salat macam mana? Orang yang mereka melewat-lewatkan salat. Sahun an salatihim sahun maknanya mereka yang bukan tak salat, mereka yang salat pada waktu, yang melewatkan salat sehingga akhir waktunya. Itu kalau sebahagian ada di zaman salaf, di zaman salaf ada beberapa orang individu mentafsirkan ayat itu dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka kata orang yang sahun fi salah, orang yang terlupa bilangan rakaat dalam salat. Ini satu sangkaan. Lalu ada seorang ulama salaf, ulama tafsir di kalangan salaf, tak salahnya Hasan al-Basri kalau tak salah, ataupun Sufyan ataupun Ibnu Uyainah ataupun Hasan al-Basri ataupun seorang ulama tafsir, tafsir salaf, Sa'id bin Jubair ataupun Hasan al-Basri di kalangan tabi'in. Jadi digunakan pemahaman yang sahih tentang ayat itu. Kalau Allah Taala kata alladzina hum fi salatihim sahun, betul. Fi salatihim sahun, dalam solat mereka itu ada sahun, ada lupa. Itu betul kalau kita tafsir itu. Tapi Allah Taala tak kata fi salatihim sahun. Allah kata an salatihim sahun. Daripada solat mereka itu mereka lalai. Sahun kat sini maknanya an salatihim sahun, maknanya mereka solat tetapi mereka melewat-lewatkan solat pada akhir waktu. Itu tafsir yang sahih. Satu tafsiran tadi tak betul, yang kata mereka lupa dalam solat, lupa dalam bilangan rakaat, jadi lalai. Alladzina salatihim an salatihim sahun. Itu kalau lafaz tu dalam Quran tu sebut fi salatihim sahun, betul. Tapi Allah Taala tak kata fi salatihim sahun, Allah kata an salatihim sahun. Daripada solat mereka lalai. Maknanya bukan mereka lupa dalam solat. Kerana lupa dalam solat tu berlaku tak pada Nabi SAW? Berlaku. Kan? Bahkan beberapa kali berlaku. Kan? Jadi bukan itu ancaman bagi orang yang meleka atau yang melalaikan solat. Ancamannya adalah orang yang solat di luar waktu ataupun orang yang melewatkan solat pada akhir waktu. Itu yang sahih, tafsir yang sahih. Kan? Ya, ada dua kan, maknanya kalau kita salah faham fi salatihim dengan an salatihim, dia jadi tafsiran yang berbeza. Tapi yang sahihnya an salatihim sahun tu maknanya yang melewatkan waktu solat sehingga akhir waktu. Bukan orang yang leka atau lalai dalam solat. Tu beza dua tafsir. Satu, kalau dia tafsir fi salatihim sahun an, tapi Allah kata an salatihim sahun. Allahul musta'an. Sebab salat inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Taala letakkan salat itu mestilah pada waktunya. Sebab itu tafsir yang tepat ni adalah orang yang melewatkan salat. Itulah yang datang juga dalam tafsir salaf. Baik. Jadi penting, tafsir salaf ni penting. Kita tengok hari ni ramai orang yang dia tergesa-gesa menghukum apa-apa sahaja yang datang riwayat daripada salaf, dia tergesa-gesa hukum dengan akal dia. Ini bahaya. Kan? Itu yang menyebabkan lama-lama orang bermudah-mudah dengan tafsiran salaf. Tak payah, salaf ni dia tak boleh pakai. Last sekali akidah pun, ya. Betul tak? Last sekali akidah salaf pun dia tak boleh pakai. Dia kata, apa? Ini siapa? Siapa Hasan al-Basri? Siapa Sa'id bin Jubair? Siapa orang ni? Siapa salaf ni siapa? Kita ikut Nabi saja. Syubhat tu. Betul tak? Itu yang memisahkan antara pengikut manhaj salaf dengan ahlul bidah wal ahwa. Nampak? Sama, tak kira dalam apa isu. Contoh ana nak tekankan di sini juga isu berkenaan dengan Israiliyat. Berapa ramai orang yang menolak Israiliyat secara total, alasannya kerana semata-mata hadis atau asar itu tak sampai marfu' pada Nabi SAW. Dia kata kita ikut hadis, jadi kita tolak.
Sebab riwayat tu tak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tak ada dalam kitab-kitab sahih, kita tolak walaupun salaf riwayatkan. Ini bahaya ni. Bahaya. Kita selalu dengar. Tapi kita tak nampak mara bahaya dia tu lagi. Kita nampak macam betul. Bagus. Ya, satu sisi kita nampak macam bagus, tetapi dia punya implikasi dia tu lebih dahsyat. Bila keraguan-keraguan yang melibatkan perkara-perkara yang sudah disepakati oleh ulama salaf dan boleh juga mengganggu gugat autoriti ulama salaf tu. Sebab dia akan datang bawa syak, tashkik. Sebab itu tak dipersetujui. Contoh macam pendapat sebahagian ulama yang mengambil pendekatan menolak riwayat Israiliyat secara total. Ini bercanggah dengan manhaj salaf. Bercanggah. Kan? Kita sebut tentang akidah salaf je. Tapi kenapa dalam bab, contoh dalam tafsir dan sebagainya, kita tak mau ikut manhaj salaf? Sebab itu isu ni ada disentuh oleh alim dalam ilmu tafsir, ulama besar dalam tafsir, Syekh Musa'id Ibn Sulaiman At-Tayyar. Syekh Musa'id Tayyar, dia ada sebut isu ni kenaan dengan taujih ataupun pendekatan sebahagian golongan yang mengambil pendekatan menolak Israiliyat secara total, tetapi sebenarnya mereka tak tahu apa implikasi sebenar kalau kita tolak riwayat Israiliyat itu secara total. Sebab dia bercanggah dengan, dia seakan-akan dia nak kata perbuatan ulama salaf yang meriwayatkan Israiliyat itu bercanggah dengan apa yang Nabi SAW perintahkan. So dia orang nak timbulkan keraguan, tashkik. Kita tak nafikan ada orang yang dia niat baik. Contohnya mereka yang tolak riwayat Israiliyat ni atas alasan mereka kata perkara yang dinisbahkan dalam riwayat Israiliyat itu kepada nabi-nabi itu adalah ada bentuk seakan-akan macam merendahkan kedudukan para nabi, merendahkan sifat ataupun kita kata boleh menjatuhkan kredibiliti atau kemaksuman para nabi dan rasul. Nabi, contoh yang mudah macam kisah Nabi Ayub alaihi salam yang sakit. Dalam riwayat yang masyhur memang disebutkan tentang sampai ulat makan daging Nabi Ayub alaihi salam. Tetapi berapa ramai orang yang dia hanya ambil riwayat itu kemudian dia kata mustahil berlaku kepada Nabi macam tu. Sebab boleh menjatuhkan kredibiliti dan kemaksuman Nabi. So kalau kita tengok balik, sandaran mereka sebenarnya akal. Dia tak ada sandaran, dia kena bawa sandaran. Kalau dia kata benda tu boleh menjatuhkan kemaksuman para Nabi dan Rasul, maknanya kisah tentang Nabi Ayub alaihi salam sakit, diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit sehingga ulat makan daging-daging Nabi Ayub alaihi salam. Mereka kena bawa riwayat daripada tabi'in. Untuk ada tak tabi'in yang kata ini boleh menjatuhkan kemaksuman Nabi Ayub? Baru kita boleh terima. Tapi masalahnya tabi'in tak komen. Salafus salih riwayat kan, mereka tak komen. Even Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, yang kita tahu Imam Ibn Kathir antara ulama yang kritik, yang sangat mengkritik riwayat-riwayat Israiliyat yang bercanggah. Hatta Imam Ibn Kathir pun tak kritik kat sini, yang kisah Nabi Ayub tu. Jadi mereka kena bawa satu riwayat daripada tabi'in yang kata perkara tersebut menjatuhkan kemaksuman atau boleh mengganggu gugat kemaksuman Nabi Ayub alaihissalam. Tapi mereka tak boleh bawa. Akhir sekali akal je. Betul tak? Akhir sekali mereka akan main emosi. Takkanlah tuan-tuan dan puan-puan, takkanlah Nabi Ayub sampai daging sampai kena buang dalam, kena halau sampai ke tong sampah. Itu pun dia orang nilaikan riwayat tersebut dengan mereka kata tak masuk akal ataupun Israiliyat yang kena tolak. Di pulau oleh kaumnya, dihalau sehingga ke tong sampah. Mereka kata itu pun tak. Tapi masalahnya tak ada tabi'in yang faham macam mereka faham. Yang beranggapan bahawasanya perkara tersebut boleh menjatuhkan kemaksuman para Nabi dan Rasul. Tidak. Sebab tu ini pun kita kena tambih. Jadi kalau kita tengok balik, sebaliknya ulama-ulama yang meriwayatkan riwayat tersebut,
Mereka faham berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih. Sandaran mereka lagi kuat. Nabi SAW sebut, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, thumma man ba'dahum, thumma amthal, thumma fa-amthal. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi bala'an, sesungguhnya manusia yang paling dahsyat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Kemudian al-amthal, kemudian orang soleh yang semisal, kemudian orang soleh. Maknanya manusia itu diuji berdasarkan tahap pegangan agamanya. Jadi bagi ulama tabi'in yang riwayatkan kisah tersebut, maknanya perincian tentang sakit Nabi Ayub alaihi salam itu sehingga ulat makan daging dia menunjukkan bertepatan dengan hadis tadi. Asyaddan nasi bala'an, manusia yang paling dahsyat diuji. Jadi kalau Nabi Ayub diuji dengan sakit, sakit dia dahsyat lah. Ini lagi logik. Daripada kita hanya ambil riwayat itu, kita kata tak logik. Tuan-tuan dan puan-puan, takkanlah Nabi Ayub ni sampai daging dia dimakan oleh ulat? Apa saya kamu nak kata tak logik pula? Sedangkan tabi'in nampak benda tu logik. Bahkan itu ada sandaran. Sandaran memanglah tak ada cerita tu base pada riwayat macam tu. Maknanya riwayat tu sebut terperinci, tak. Tapi mereka faham melalui mafhum hadis. Sebab itu mereka beranggapan ataupun mereka berpegang di kalangan salaf yang pegang riwayat tersebut, mereka berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithu an bani Israil wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel, riwayat Bani Israel itu tanpa kamu perlu ada rasa berdosa. Wala haraj. So itu menunjukkan keharusan. So kita tak boleh kata mereka tak tahu, ataupun sebahagian orang masih lagi faham kononnya Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah bawa riwayat semata-mata dia nak suruh kita nilai. Itu salah juga. Itu juga dibantah oleh Syekh Musa'id Tayyar. Tak betul. Maknanya bila ulama tafsir bawa riwayat tu, mereka hanya suruh kita nilai saja tanpa kita maknanya mutlak, secara mutlak, maknanya maksudnya kita kena nilai dan kita kena tolak apa yang kita nilai itu berdasarkan penilaian kita. Tak semuanya macam tu. Tak semua macam tu. Sebab mereka, kita tahu ulama salaf ini, mereka tak nak kita kena akui keilmuan mereka. Kita kena tunduk. Kalau kita ada rasa sombong sikit, bahaya. Macam dia orang tak tahu kot. Dia orang tak tahu, takkanlah dia orang kita kata kita ni lebih tahu daripada dia orang. Itu bahaya. Kat situlah punca kenapa orang hari ini menolak semuanya daripada salaf. Termasuk akidah salaf pun dia tolak selamba je. Dia inilah maknanya step by step lah. Daripada tafsir, daripada isu berkenaan dengan tafsir, daripada riwayat-riwayat tentang kisah-kisah para anbiya. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan masuk dalam perangkap. Memang kita tak nafikan pengkaji-pengkaji yang awal, tentang pengkaji tafsir yang awal, memang itu pendapat mereka. Tapi kita kena tengoklah yang datang kemudian. Pengkaji-pengkaji yang lebih menyeluruh pembacaan mereka dan pengkajian mereka itu. Macam contoh ahli tahqiq di kalangan mufassirin, macam Markas Tafsir, Syekh Musa'id Tayyar antaranya, kemudian Syekh Abdul Rahman Syihri. Ini semua kalau kita tengok balik kajian-kajian mereka dan Markas Tafsir itu sendiri, tidaklah mereka mengambil pendekatan menolak secara total di riwayat-riwayat Israelian. Ini ramai lagi yang tak faham sini isu ni. Sebab itu last sekali dia orang terkejut. Ya, kita tak nafikan ada orang yang dia nak menjaga kemurnian dan ketulinan agama, dia pun bawa riwayat base pada penilaian hadis. Tak ada masalah, kita tak ada masalah kalau kata base melalui penilaian hadis, mustalah hadis atau penilaian ilmu usulul hadis. Ya, memang tak ada riwayat yang sahih. Tetapi kalau kamu nak terus menghukum riwayat itu, tak ada asal, tak ada sandaran, bahkan kamu seakan-akan beranggapan macam membawa satu naratif yang negatif terhadap salaf. Tahu naratif yang negatif terhadap salaf? Maknanya seakan-akan kamu nak kata, tak boleh pakai lah. Ibn Kathir rahimahullah tak betul. At-Tabari maknanya tak tahulah Israeliat ke dia orang ni. Itu yang jadi sampai tahap keluar kenyataan seorang mamat ni, dia kata hadis jariah itu adalah hadis yang disusupkan oleh Yahudi. Betul tak? Betul? Ini punca dia. Macam ni lah. Pemikiran macam ni lah yang akan bawa
Syubhat-syubhat ni kita duk bising kan. Oh apa tuduh hadis jariah sebagai hadis Yahudi masuk dalam Sahih Muslim. Pasal pemikiran macam tadi tu ada. Bukan tunggu dia saja cakap, nanti kita tak boleh pandang remeh. Maknanya ada sedikit inhiraf, ada sedikit penyelewengan dalam manhaj. Sama ada dalam manhaj tafsir, dalam manhaj kita kata tarikh, yang makna kita cuba untuk membawa tafsiran baru, ataupun kita cuba untuk kononnya untuk menyelesaikan isu itu dengan cara kita tersendiri. Tak mustahil nanti orang akan tuduh macam-macam. Itu hadis jariah dah, orang dah tuduh dah. Itu memang jahil lah. Kan? Dia tuduh maknanya Yahudi susuk masuk hadis jariah dalam Sahih Muslim. Allahu Akbar. Jadi tak mustahil nanti akan ada juga orang yang macam ni juga kata ulama tafsir ni, semua ni ejen Yahudi ke apa ke. Dulu dah ada. Maknanya mereka kata Israeliat yang dimasukkan oleh ulama tafsir ni, mereka ini tidak sedar mereka ini sebenarnya digunakan oleh ejen-ejen Yahudi. Ini semua bawa tashkik kepada manhaj salaf. Ini bukan cara yang betul. Untuk kita nak defend agama bukan macam ni cara dia. Bukan macam tu. Terus kita nampak satu riwayat tu bercanggah dengan akal kita, kita tolak. Lepas tu kita bagi alasan tak mungkin, mustahil. Bukan macam tu. Siapa yang nak tolak riwayat, contoh riwayat apa tentang Nabi Ayub tadi, kita kata tafadhal, silakan kalau dia ada hujah, maknanya dari sudut penilaian hadis, kita tak ada masalah. Tapi maknanya mendatangkan naratif yang buruk, maknanya bila dia sebarkan benda tu kemudian dia kata tengok, ustaz, maknanya ustaz aku yang cerita dalam kelas ni tak betul. Nampak? Dia satu, tak apalah ustaz. Dia kata ustaz tu cerita. Itu tak ada masalah. Tapi kalau sampai tahap salaf cerita tak betul nampak? Tashkik pada salaf, pada tabi'in, pada atba'ut tabi'in, pada sahabat Nabi. Wallahu musta'an. Sebab isu ni memang apa? Dia orang hari ni dia malas nak baca banyak. Dia banyak baca kesimpulan orang, kesimpulan pengkaji ni, pengkaji. Jadi masalah. Itu kita kena tambah sikit. Bukan macam tu cara kita menolak riwayat Israeliat itu. Kita nak tahu dia bercanggah atau tak, bukan dengan akal kita. Sebab tu ana perasan orang yang tolak kisah last sekali dia balik pada akal dia je. Kan dia kata takkan mustahil. Tak apa beza kamu dengan geng kelam tu? Mungkin. Tak, sama je lah. Tolak hadis dengan akal tak sama. Tolak riwayat asar daripada salaf dengan akal sama. Allah musta'an. So kita kena hati-hati. Baik, walaupun ada orang yang tulis kitab yang kita hormati, yang kita, yalah itu pandangan dia, tapi kita masalahnya kita kata setiap orang boleh diterima pendapatnya dan boleh ditolak. Tapi kalau ada individu yang berpegang dengan pendapat menolak riwayat-riwayat itu secara total pun, ya kita hormat mereka, kita tahu mereka bukan berniat jahat, tapi kita juga ada stand kita yang tersendiri, yang kita pegang manhaj salaf tu dengan kemas. Bukan kita membataskan manhaj salaf tu pada akidah saja, bahkan manhaj salaf juga dalam tafsir, manhaj salaf dalam berinteraksi dengan riwayat-riwayat tafsir, riwayat-riwayat Israeliat, ada manhaj. Kita tak boleh ambil satu manhaj kemudian kita campur dengan manhaj yang lain, campur dengan manhaj itu yang jadi last sekali jadi talfiq tu. Ambil usul sunnah dalam isbat sifat, kemudian ambil juga usul Jahmiyah, ambil juga usul Mu'tazilah, last sekali jadi campur aduk. Kita tak mahu macam tu. Sama juga dalam setiap lapangan ilmu, bidang. Tak boleh kita campur aduk macam tu. Roja'ah kali ni. Kalau nak ikut salaf, kena lazimi manhaj salaf. Dan sebab kita tahu, sebab kita yakin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kita baca tu, yang kita nak jalan, kita nak ikut jalan tu, jalan salaf. Hidup dan mati kita. Tapi kalau tiba-tiba bab ni kita ada maknanya kita bermudah-mudah pula menuduh salaf ini seakan-akan mereka ni tak tahu. Allahul musta'an. Baik, sebab ini punca juga kalau kita tengok kenapa golongan hari ni mereka tak ada ta'zim kepada salaf.
Itu jadi dia orang yang golongan pertama yang tak ada ta'zim kepada salaf ni ahlul bid'ah, Mu'tazilah misalnya. Mereka yang keluar kaedah tu, hum rijal nahnu rijal. Mereka lelaki, kami pun lelaki. So kami pun boleh bagi pendapat. Mereka yang keluar dulu pendapat tu. Sedangkan perkataan tu asalnya adalah perkataan ashab sebahagian tabi'in yang bila mereka mengatakan tentang status sahabat kan, sahabat dengan sahabat kita kena tunduk. Maknanya sahabat, pendapat tu kalau datang daripada sahabat kemudian ada ijma' pula, maknanya kita kena hormat. Tapi lepas pada sahabat tabi'in, yakni dia best dia orang lah, best yang penutur kata tu dia tabi'in sebenarnya. Ini mereka rijal, kita rijal. Itu sebenarnya konteks perkataan tu. Tapi dia orang salah faham, dia orang luah-luahkan. Sampailah zaman sekarang ni. Sebab itu dia orang bermudah-mudah tu kata, siapa? Riwayat ni riwayat tabi'in, dia tak boleh pakai. Nampak? Ni riwayat siapa ni? Last sekali riwayat sahabat pun dia orang tak pakai. Betul tak? Sedangkan dalam kaedah kita, sahabat Nabi yang riwayatkan satu athar atau satu hadis, kemudian tidak ada sahabat Nabi lain yang menyanggahi riwayat tersebut, dan riwayat tersebut adalah mustahil. Ianya adalah berdasarkan ijtihad para sahabat itu semata-mata. Maknanya contohnya berkenaan dengan perkara ghaib. Riwayat itu datang daripada contoh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang sifat Allah ataupun tentang perkara ghaib. Mustahil sahabat Nabi nak mendatangkan pendapat tersebut daripada ijtihad mereka, melainkan mereka dapat daripada Nabi SAW. Sebab kita kena tahu sahabat Nabi mereka amanah. Mereka manusia yang paling amanah. Bukan macam zaman kita sekarang ni, tukar putar belit, menipu orang dan sebagainya. Bukan macam tu. Kita tak boleh samakan generasi kita ni dengan generasi salaf. Sebab tu yang jadi masalah, yang geng-geng yang tak ada ta'zim kepada salaf ni, yang zaman sekarang ni, yang tolak akidah salaf dengan bermudah-mudah, dengan kita tengok sekarang ni sampai tahap dia orang mempelekehkan akidah salaf, kemudian mereka bermain-main pula dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Ta'ala, tak ada rasa takut dan sebagainya. Itu kita nak harap apa? Orang macam tu beza sama sekali dengan sahabat Nabi, tabi'in, salafus salih. Allahul musta'an. Baik, balik pada perkataan muallif rahimahullahu taala. Baik, disebutkan di sini itu perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, fayakunu tahrimun nar alaihi fi an-naqs lakin yamna'uhu ma ma'ahu min at-tauhid min al-khulud fi an-nar. Akan tetapi orang yang memiliki tauhid itu tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka. Maknanya kalau dia ada dosa, kalau dia ada kekurangan, taksir dalam amalannya, selagi mana dia ada tauhid, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Tidak akan selama-lamanya kekal di dalam neraka. Baik. Wa kadza man zana. Demikian juga orang yang berzina. Zina maknanya dosa-dosa besar kan. Au syaribal khamra, atau orang yang minum arak, au sariqa, atau orang yang mencuri. Fa idza fa'ala syai'an min dhalika, apabila dia, individu tersebut melakukan mana-mana perkara tersebut, perbuatan tersebut, lalu dia berkata ketika melakukannya, aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benarnya melainkan Allah, aku mengucapkannya demi wajah Allah, maka dia adalah dusta. Fahuwa kadhibun fi za'mihi. Ni tengok tak dia punya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah perincikan. Kalau ada orang itu dia berzina, tengah berzina, ataupun dia tengah minum arak, syaribal khamr, atau dia mencuri, tengah mencuri. Lepas dia berzina atau minum arak atau mencuri, dia pun kata asyhadu an la ilaha illallah abtaghi bidzalika wajh Allah. Sama ada sedang melakukan dosa tersebut, atau setelah melakukan dosa, atau sebelum melakukan dosa tersebut, dia ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah abtaghi bidzalika wajh Allah. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Aku mengucapkan kata ini semata-mata kerana wajah Allah. Apa status dia? Kata Syekhul Islam, fahuwa kadhibun fi za'mihi. Dia berdusta dalam dakwaannya. Maknanya dia hanya dakwa. Sebab apa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidaklah seorang penzina itu melakukan perzinaan dalam keadaan beriman ketika dia berzina. Maknanya Nabi SAW menafikan iman yang sempurna bagi seorang mukmin yang berzina ketika dia melakukan berzina. Itu maksud dia. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Fadlan an yakuna mubtaghiyan wajh Allah. Maka itu lebih kita kata apa lagi, kalau iman pun dia nak mengaku tak boleh ketika itu, apatah lagi jika dia mengaku mencari wajah Allah tak kala dia mengucapkan kalimah tauhid sementara dia sedang melakukan dosa. Tak boleh lah. Kan? Sebab ketika dia tengah melakukan dosa itu, iman dia ketika itu, ahli sunnah kata iman dia tak tercabut secara total. Ahli sunnati wal jamaah mengatakan pelaku dosa-dosa besar, ketika dia melakukan dosa itu, dosa-dosa besar antaranya dalam hadis ini zina, minum arak, mencuri, imannya berkurang. Betul tak? Iman dia tidak sempurna. Itu pemahaman. Dan sebahagian ulama lagi memahami hadis itu memang iman dia tak ada ketika itu. Sebab kalau dia beriman, sudah tentu dia tidak akan melakukan dosa tersebut. Mana iman dia tak ada ketika itu, kemudian bila iman dia datang balik, bila dia menyesal. Itu sebahagian tafsiran ulama. Tapi tafsiran yang masyhur, yang majoriti ulama ahli sunnah, dia ada usul iman. Usul iman maknanya asas iman tu ada ketika dia melakukan dosa tu ada. Cuma iman dia tak sempurna. Iman dia berkurang. Itu maksud la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dia tak, maknanya orang yang beriman dia tak akan buat dosa. Kan? Maknanya orang yang beriman dia tak akan buat dosa kalau dia ada iman yang kukuh ketika itu, dia tak akan tergamak untuk buat dosa. Maknanya dia akan tinggalkan dosa dia. Itu maksud dia. Bukan bermaksud dia tak akan buat dosa langsung. Itu mustahil. Kan? Tapi maksudnya di sini, kalau dia setelah dia melakukan dosa tersebut, dia pun ucap la ilaha illallah abtaghi bidzalika wajh Allah, dia pun ingat dia akan diharamkan daripada api neraka bila dia sebut la ilaha illallah, maka dia ketika itu kata Syekhul Islam, fa huwa kadzibun fi za'mihi, dia dusta dalam dakwaan dia. Sebab kalau dia betul-betul benar dalam dakwaan dia, dia akan tinggalkan dosa tersebut. Dia akan larikan diri daripada dosa tersebut, bertaubat kepada Allah, lari. Dan dia takkan cari apa pun wasilah yang boleh membawa dia kepada dosa tersebut. Kalau dia dah biasa, orang yang terbiasa dengan berzina, dia akan putuskan segala wasilah yang boleh bawa dia kepada perzinaan. Kalau dia seorang yang minum arak, dia akan tutup pintu-pintu wasilah yang boleh membawa dia kepada minum arak. Dia akan tinggalkan kawan-kawan dia yang kaki botol apa semua tu, dia akan tinggalkan. Kalau dia betul-betul beriman. Kalau orang yang mencuri, dia akan tinggalkan perbuatan mencuri dia itu, dan kawan-kawan dia yang turut sama mencuri bersama dia, walaupun dia terpaksa menanggung kerugian atau menanggung perasaan malu dan sebagainya terhadap kawan-kawan dia dan sebagainya, tak dapat kawan dia lari ke apa semua, tak ada kawan ke apa, tapi dia kalau kerana Allah dia tinggalkan, itu menunjukkan tanda keimanan dia. Dia tak boleh kata saya buat benda ni lagi, saya masih beriman. Tak boleh. Dia dusta dalam pengakuan dia. Kadzibun fi za'mihi. Nampak? Bismillah. Baik, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa fil hadith raddun 'ala al-murji'ah alladhina yaqulun yakfi qaul la ilaha illallah duna ibtigha wajhillah. Baik, dalam hadis ini terkandung bantahan ke atas golongan murji'ah yang mengatakan cukup mengucapkan la ilaha illallah tanpa perlu mencari wajah Allah. Ini maknanya depa letak tepi syarat ikhlas tadi. Faham tak? Dia kata cukup la ilaha illallah lah. Cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Lepas tu mencuri balik. Betul tak? Itu murji'ah. Betul tak? Lepas minum arak, kita meratik kat masjid sekejap, lepas minum arak tu taubat sekejap, la ilaha illallah, la ilaha. Lepas tu habis la ilaha illallah tu pergi minum arak balik.
Boleh ke? Itu murjiah. Irja. Banyak tak penyakit irja ni? Banyak. Kan? Kita berlakon, buka aurat, pegang lelaki yang ajnabi. Kenapa ni? Ini sebab berlakon, saya nak cari rezeki. Tapi nanti hujung bulan nanti saya pergilah daftar mana-mana syarikat travel, umrah. Saya pergi umrah, saya cuci dosa. Balik daripada umrah tu buat balik. Saya nampak tak? Ini kita kata penyakit yang ada dalam masyarakat kita, yang inilah murjiah, inilah irja. Maksiat tidak memudaratkan iman. Yang penting niat kamu baik. Yang penting la ilaha illallah. Yang penting kamu percaya Allah tu wujud. Cukup. Tauhid rububiyah cukup. Percaya Allah berkuasa, Allah bagi rezeki, cukup. Yakin. Itu yang jadi apa? Last sekali. Cakap benda yang jelas-jelas kufur pun bagi dia tak apa. Tak kufur lagi. Kan? Ajaran apa? Yang macam-macam ajaran sesat sekarang ni sama. Itu semua bermula daripada irja, murjiah. Irja maknanya golongan yang mengatakan maksiat tidak memudaratkan iman. So asas mereka kerana mereka berpegang iman itu syai'un wahid. Iman itu tidak ada cabang dan tidak ada bahagian. Sebab itu bagi mereka maksiat tak memudaratkan iman. Tapi ahli sunnati wal jamaah kita, maksiat memudaratkan iman. Bahkan ada maksiat yang maknanya maksiat dosa-dosa besar yang kalau kita lakukan dosa-dosa besar itu berterusan, kadang-kadang boleh menjatuhkan kita terkeluar daripada Islam ataupun terkeluar daripada iman. Maknanya kalau menghalalkan dosa dan maksiat itu, contoh, ada dosa yang boleh mencapai tahap kekufuran. Contoh meninggalkan solat. Sebab tu pelik tu, apa dia? Kalau isteri minta cerai kerana lelaki tak solat, dia tak mau minta cerai. Kalau lelaki, suami tak solat, dia tak mau minta cerai, padahal tak solat tu dah boleh jatuh kufur. Antara amalan yang kalau ditinggalkan seorang Muslim, yang boleh menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran, yang satu-satunya amalan yang disepakati oleh para sahabat Nabi yang boleh menjatuhkan seorang pada kekufuran, kalau dia tinggalkan solat. Tak mau pula cerai. Tapi kalau suami dia kahwin satu lagi pun nak minta cerai. Suami dia nak elakkan daripada buat dosa, nak poligami, dia sanggup minta cerai. 7 keturunan. Maknanya apa? Sumpah seranah kan. Tapi kalau suami dia tak solat, relax je. Itu masalah. Maknanya masalah inilah kita kata irja' ini, murji'ah. Dan banyak bermudah-mudah dengan maksiat. Antara ciri-ciri irja' juga adalah bermudah-mudah dengan maksiat. Mudah-mudah dengan maksiat ni pun kita kata bahaya. Sebab sekarang ni dah jadi normalisasi. Tengok hari ni kita kata orang dah tak jaga pandangan, orang dah tak jaga, dah tak ada ghirah kepada amanah yang Allah Ta'ala amanahkan kepada mereka, isteri-isteri mereka, anak-anak perempuan mereka, dah tak ada rasa ghirah, tak ada rasa cemburu. Maknanya kita tengok hari ni, Wallahul Musta'an, keadaan yang sangat menggerunkan kita, yang sepatutnya kita mengatasinya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala teguhkan iman kita, tetapkan hati kita di atas ketaatan, dan jauhi perkara-perkara yang boleh membuka kepada tuhmahan, fitnah dan seangkatan dengannya. Sebab tu kita yang mengaji ilmu agama ni, mengaji tauhid, mengaji sunnah ni, lebih-lebih lagi kena jaga. Bukan kita bermudah-mudah. Yang sekarang ni macam-macam, orang-orang yang ada kepentingan tertentu, mereka cuba untuk merosakkan gambaran, ataupun cuba merosakkan imej orang-orang yang beragama. Kita tengok hari ni, ini sebenarnya dah lama. Bahkan RAND memang sebut dalam RAND ni Amerika punya research punya badan yang pembuat polisi Amerika Syarikat, dia orang dah memang aturkan lama dah. Dan dia orang punya juak-juak dia orang, tentera-tentera dia orang, yang hum yatakallamuna bi alsinatina, mereka itu bercakap dengan
lisan kita, kan? Pakaian pun macam pakaian kita, solat pun solat macam kita, tapi mereka tak sedar mereka telah menjadi alat propaganda daripada musuh-musuh Islam untuk panggil tashwish, untuk mengganggu dan menampakkan image orang-orang yang beragama ni jahat. Ini nampakkan kononnya orang-orang agama ni semuanya tak dipakai, semuanya munafik, semuanya tipu, semuanya bohong, jahat lagi, kan? Kalau tengok, kalau seorang individu yang ada latar belakang agama, pendakwah dan sebagainya, ustaz dan sebagainya, kalau terjebak dalam satu jenayah, mereka akan gembar-gemburkan dalam surat khabar ataupun dalam laporan internet dan sebagainya. Mereka akan tulis terperinci berita tu untuk mendatangkan, kita kata, tashkik, keraguan, supaya manusia akhir sekali beranggapan samanya orang agama ni pun tak boleh percaya, kan? Sedangkan kita ahli sunnati wal jamaah, kita maknanya kita katakan mana ada orang yang tak terjebak dalam dosa dan maksiat. Tapi kita kena faham, ketika manusia itu tergelincir dalam melakukan dosa dan maksiat, dia ada hak untuk kita tutup aib dia. Ya, ketika dia melakukan kezaliman, menzalimi orang lain, maknanya menzalimi individu ataupun hak orang lain, ketika itu kita tak wajib untuk menutup aib dia. Wajib kita membuka aibnya sekadarnya kepada pihak mahkamah. Itu dulu saja, sebelum ni orang salah faham pula. Bila orang yang buat jenayah tu di kalangan orang yang beragama, orang yang ada latar belakang agama, dia kata kita kena tutup aib. Tak betul juga. Sampai tak nak report, nak buat laporan pun tak berani. Sebab dia orang agama, sebab dia ustaz, sebab dia pendakwah. Tak, kalau dia melakukan kezaliman, melibatkan hak orang lain, wajib didedahkan. Itu salah juga. Sebahagian orang dia kata tak boleh. Dalam masa yang sama, bila sudah terbukti, ada bukti yang menunjukkan orang yang tertuduh itu disabitkan dengan kesalahan, bukti kukuh, dibawa ke mahkamah, maknanya dijatuhkan hukuman dan ada bukti-bukti, dia berhak untuk dapat penutupan. Penutupan di sini maknanya kita kena ilzamkan dia untuk taubat. Nampak? So, hukum Islam, undang-undang Islam, hukum Islam ni bukan bila orang tu dah terjebak dalam dosa dan maksiat, terus kita kata dia langsung tak ada manfaat dan dia tu kita kena buang terus, tak boleh bertaubat dan sebagainya. Bukan macam tu. Dan dia punya hak dia untuk ditutup aib-aibnya itu kita buka seluas-luasnya. Tak boleh, bukan macam tu. So, kita kadang-kadang tengok wartawan sekarang kan, dia pun tak ada rasa takutkan Allah ke? Tulis terperinci tentang jenayah, kan? Terperinci tulis tu. Maknanya ini apa? Kadang kita pelik juga. Tak ada rasa takutkan Allah ke? Tak ada. Maknanya tak ada apa kita panggil, dia terdetik dalam hati dia ketika dia menulis aib-aib manusia itu, Allah Ta'ala akan buka aib dia juga nanti. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib dia di akhirat kelak. Ya, jenayah tetap jenayah. Jenayah kita tak boleh sokong. Tak boleh kita sokong orang yang buat jenayah. Tak kira dia ustaz ke, dia penceramah ke, dia pendakwah ke, kalau dah buat jenayah dekat orang, wajib kita jauhi dan wajib kita lawan. Maknanya kita laporkan kepada pihak yang berkuasa, supaya dia tidak memudaratkan orang lain. Tetapi ada batasannya pula. Bila kita dah tahu dia salah, apa salahnya kita menutup aib ini yang tak perlu pun cerita sampai lebih-lebih tu untuk diketahui semua orang. Ini masalahnya kita, sistem yang kita guna pakai sekarang ni, dan juga
dia juga berkaitan dengan integriti. Kita pun pelik kan, macam mana? Kadang-kadang baca wartawan tu nama orang Islam, tapi basic tentang perkara macam ni pun tak tahu macam mana. Wallahu musta'an. Sebab itu sepatutnya wartawan-wartawan Islam ni, penulis-penulis yang Muslim ni, dia kena buat ni lah, apa, pejabat agama apa semua kena buatlah seminar tentang integriti apa semua, termasuklah benda-benda macam ni kan. Basic lah benda-benda macam ni, integriti sebagai seorang wartawan. Tapi kadang-kadang kita baca tu apa benda lah macam ni kan. Maksudnya cukuplah cerita benda yang kita kata yang jenayah yang dibuat itu untuk orang lain berhati-hati dan berwaspada, cukup secara umum. Tapi ini detail cerita, tak perlu. Kadang kita sakit hati kita bila kita baca. Tapi orang yang ada penyakit dalam hati, memang itulah modal mereka. Allah musta'an. Kita tak boleh setujulah benda-benda macam ni. Maksiatlah, kemungkaran macam ni. Maknanya ketika di saat kita macam ni, maknanya wajib untuk kita sewakan tentang fadilat, menutup aib orang Islam. Ya, dia dah salah, dia dah buat salah, itu dia salah. Tapi bukan bermakna kita memutuskan harapan. Orang yang bersalah tu selama-lamanya dia akan bersalah. Dia seakan-akan tak ada pintu taubat untuk dia. Hatta orang yang buat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun, kalau dia masih hidup, Allah Taala terima taubat dia. Apatah lagi kalau dosa-dosa yang di bawah syirik. Tak, kita kena faham, kena objektif lah. Dalam masa yang sama, kita kena berusaha lah untuk cari wasilah-wasilah yang dapat menutup lagi kemungkaran-kemungkaran yang sedemikian. Antaranya ialah orang-orang agama ni janganlah dilayan macam selebriti sangat. Itu kan, dulu seronok sangat kita panggil ustaz-ustaz ni selebriti. Kemudian tidak ada tidak ada batasan. Kan? Tidak ada batasan di media sosial pun. Orang agama tu tak jaga dia punya haibah dia, tak jaga dia punya warak dia. Bermesih dengan perempuan, berlawak-lawak dengan budak-budak pun. Benda-benda tu zaman salaf dulu dah settle lah. Kalau kita baca tentang Imam Malik, kita baca tentang fatwa ulama tentang macam mana interaksi dengan budak-budak disebut sebagai amrat, kan? Semua dah ada, dah lengkap. Kita je yang tak baca, kita yang tak amalkan, kan? Itu masalahnya. Islam dah lengkap, sempurna, tapi orang Islam tu tak mau ikut, kan? Akhir sekali tu kita kata bahaya. Jadi maknanya orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka ini, kita tengok hari ini, itu yang mereka kita kata tak dapat menilai sesuatu tu berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah dah jelas dah tentang isu tentang ikhtilat dan sebagainya. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik, wa fil hadis raddun 'ala al-murji'ah alladhina yaquluna yakfi qaul la ilaha illallah duna ibtigha'a wajhillah. So ini bantahan ke atas kaum murji'ah yang mengatakan cukup ucap la ilaha illallah tanpa perlu syarat ikhlas mencari wajah Allah. Wa fihi raddun 'ala al-khawarij wal mu'tazilah. Dan dalam hadis ini juga ada bantahan ke atas kelompok khawarij dan mu'tazilah. Lianna zahir al-hadis anna man fa'ala hadhihi al-muharramat la yukhalladu fin nar. Kerana zahir hadis ini menunjukkan orang yang melakukan perkara-perkara yang haram tadi tidak akan kekal dalam neraka. Lakinnahu mustahiqqun lil 'uqubah, akan tapi dia berhak untuk diazab, dihukum. Wa hum yaqulun, sedangkan mereka khawarij dan mu'tazilah kata inna fa'ilal kabirah mukhalladun finnar. Orang yang buat dosa besar dia kekal dalam neraka. Tu khawarij dengan mu'tazilah. So hadis ni dia ada dua bantahan ke atas murji'ah dan bantahan ke atas khawarij dan mu'tazilah. So ahli sunnah dia pertengahan. So kita orang yang buat maksiat dia tak terus jatuh kafir, dia tak terus kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi kita tengok hari ni dah bercampur dah. Orang tu baru disabit jenayah, ya jenayah yang besar, jenayah yang kita tak boleh anggap jenayah yang melibatkan tentang kehormatan manusia ini benda yang kecil. Tetapi bukan bermakna kita anggap orang yang terlibat dalam apa-apa bentuk jenayah yang di bawah syirik itu terus dia kekal dalam neraka. Bahkan kita layan dia macam dia kafir, seakan-akan dia tidak ada hak untuk dipertahankan. Dia dulu kan, maknanya pemimpin yang terlibat dalam rasuah, kita layan dia macam dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ada macam Mu'tazilah dengan Khawarij juga kadang-kadang kita tengok masyarakat kita ni. Mencela, ada yang sampai tahap
maknanya tak ada rasa takutkan Allah. Kan? Ya, dia seleweng duit rakyat, dia rasuah. Tapi kita kena faham dia ada hak juga. Hak dia maknanya kita tak boleh putus harapan. Kita tak boleh putuskan harapan dia. Selagi mana dia hidup, dia boleh bertaubat. Betul tak? Dan selagi mana dia seorang hamba Allah, dia seorang mukmin, dan dia kalau dia bertaubat daripada dosa-dosa dia, boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Tak, itu benda basic. Maknanya kita jangan, bila ada orang yang terjebak dalam maksiat, kita gelakkan, kita rendah-rendahkan dia, kita maki dia, kita cela dia. Tidak berpada-pada. Kan? Siapa-siapa pun yang sabit dengan kesalahan, tak kira apa bentuk kesalahan, maknanya kita berpada-pada. Jangan kita cela tu macam dia tu confirm masuk neraka kekal dalam selama-lamanya, macam dah jadi macam Mu'tazilah dengan Khawarij dah. Jangan juga kita kata dia tu confirm juga masuk syurga macam Murji'ah. Murji'ah pun buatlah apa dosa sekalipun, yang penting la ilaha illallah, ucap la ilaha illallah, pergi umrah, pergi haji, lepas tu balik, buat balik dosa, buka balik aurat, minum balik arak, buat benda-benda maksiat balik, tak ada masalah. Itu pun kita tak boleh pakai. Maknanya ahli sunnah dia pertengahan antara dua kelompok yang, dua kutub ekstrim. Ini wasatiyah. Inilah kita kata wasatiyah ahli sunnah. So kita buat ahli sunnah ni dia pertengahan di antara dua kelompok yang ekstrim, dua kutub ekstrim. Ini contohnya. Baik, jadi itu hadis Itban yang kita selesaikan pada kuliah malam ini. Baik, insya-Allah pada kelas akan datang kita akan masuk pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, hadis Musa alaihi salam tentang fadilat kalimah la ilaha illallah. Kita akan masuk. Kemudian itu hadis terakhir dalam bab ni. Dan kita akan baca tentang masail, masalah yang dibahaskan berkenaan dengan bab ini. Insya-Allah, semoga Allah SWT memberkati pertemuan kita. Kalau ada soalan berkenaan dengan topik kita. Yang sesat. Kita nak sebab diorang dah berterang secara terang diorang sebut benda yang boleh dijadikan pelaku. Kita boleh ke kita label diorang label pada diorang? Baik, Ahsan, soalan berkenaan dengan pengikut ajaran sesat yang jelas-jelas mengungkapkan kalimah yang kufur. Contoh macam penganut ajaran Sihaq baru-baru ni, mereka jelas-jelas menyatakan perkara yang kufur, mengatakan Nabi Muhammad itu Allah, Allah itu Nabi Muhammad. Adakah kita sebagai orang awam boleh mengatakan mereka itu kafir? Kita kena faham beza antara kita mengatakan bagi penuturan, bagi hukum perkataan, hukum maqal, dipanggil hukum ke atas perkataan mereka itu kufur. Itu jelas. Maknanya tak ada masalah. Kita kata mereka telah mengungkapkan kalimah kufur. Dan secara ghalibnya, apabila golongan yang jelas-jelas menyeru kepada kekufuran tersebut dan mereka, kita kata sudah jelas, tidak ada apa orang panggil takwil ke, keraguan ke, syubhat ke, tak ada. Dia jelas-jelas. Dia mendakwa tu jelas-jelas dan menyeru pula kepada apa yang mereka serukan itu, kekufuran yang jelas tu. Maka adakah salah kalau kita sebagai orang biasa ini mengatakan mereka mengucapkan perkataan kufur dan mereka kafir? Tak salah. Tak salah. Sebab mereka jelas-jelas mengungkapkan perkataan kufur. Jelas mengungkapkan dan mereka menyeru pula. Tak salah. Cuma dari sudut satu lagi, itu dari sudut kita nak memberi amaran. Takkan kita nak kata tak kufur, sesat saja. Itu tak betul juga. Sebab nak cek balik fatwa kan. Dia asalnya fatwa tentang kumpulan ni dah dikeluarkan tahun 2020. Kan? Yang anda baca nas fatwa, teks fatwa, ajaran ni diisytiharkan sesat dan menyeleweng. Sebenarnya dia, bukanlah anda nak cakap apa, tapi tak tahulah prosedur fatwa tu macam mana kan. Kerana kita bukan ahli. Tapi kita kata ada kelompongan dekat situ.
Sebab fatwa ni sepatutnya dia kena bersifat apa orang panggil, dia kena firm, dia kena tak boleh ditakwil-takwil lagi. So maknanya orang tak boleh tertanya-tanya lagi. Sebenarnya fatwa ni dia kena keluar apa hukum kat atas mereka ni. Maknanya apa hukum mereka, apa status mereka lah. Orang nak tahu apa status mereka ni. Baik, kalau dia fatwa keluar hanya sesat dan menyeleweng, orang boleh kata lagi mungkin sesat dan tapi masih Islam. Nampak? Dia masih lagi tak tutup pintu. Sebab tu wallahu ta'ala alam, mungkin akan keluar fatwa terbaru, ataupun kita harapkan fatwa daripada mana-mana negeri yang mungkin lebih jelas kan. Maknanya mereka ini murtad kan, perlu mengucap balik 2 kalimah syahadah. Tapi kalau tengok yang nas fatwa, tak tahulah, mungkin ada nas fatwa yang lebih spesifik, anda tak pasti, kena check balik. Tapi yang anda tengok, dia hanya sebut menyeleweng, sesat, menyeleweng daripada ajaran Islam, dan mereka yang ikut ni perlu bertaubat pada ajaran Islam yang sebenar kan. Tapi masih lagi boleh ditakwil. Orang kata dia orang masih Islam. So dia sama macam anti hadis. Dulu ajaran anti hadis, Quraniyun, golongan anti hadis. Anda tak pasti fatwa yang keluar macam mana, teks dia. Kan? Mungkin dia sama juga menyeleweng daripada ajaran Islam. Dulu Al-Arqam dulu. Mungkin sama juga lebih kurang. Lepas tu kita masih, itulah dia dari sudut hukum tu penting, sebab fatwa tu dia akan, maknanya akan memberi dari sudut implikasi hukum. Maknanya mereka ini, kalau mereka ni mati, nak ditanam di perkuburan mana? Ini masalahnya bila kita tak fatwa tu tak apa panggil, tak, dia seakan-akan hanya macam semata-mata kenyataan umum saja. Tapi dia dari sudut aplikasi tu, lepas tu kalau dia mati, dia nak ditanam mana? Kalau betul-betul dia sesat menyeleweng tu, sesat dan menyeleweng dia tu dalam tahap apa? Adakah dia masih Islam? Atau dia sudah terkeluar daripada wilayah Islam? Yang tu kena jelas. Itu institusi fatwa kena ambil apa perhatian. Semata-mata nak kita keluar fatwa, semata-mata nak macam nak elakkan persepsi masyarakat, itu bukan, itu sebenarnya bukan tak melaksanakan tanggungjawab Allah Ta'ala dah pikulkan kepada mereka. Sepatutnya mereka kena sampaikan hukum Allah. Hukum Allah ni antaranya adalah dia jatuh kufur ke tak. Dan implikasi dia dari sudut apa dia, status dia kan, status dia apa dia dengan isteri dia, satu. Kemudian status pewarisan, tu banyak tu implikasi kan. Sebab tu kadang-kadang kita nampak wallahu ta'ala alam, institusi fatwa ni pun masih agak, maknanya wallahu ta'ala alam macam mana dia orang punya prosedur tu kita tak tahu. Tapi dia tak memberi jawapan, terlampau berlapik dia kata kan. Dan dia orang boleh petikan, orang kata ni apa ni, masih tersesat, tapi sesat tak semestinya kafir. Kan? Sedangkan perkataan yang mereka ungkapkan itu jelas-jelas kufur. Kan? Kita pun tak tahu. Sebab itu ini juga ada kaitanlah dengan kita kata mungkin ya disebabkan ya kita kata pasal irja itu sudah sudah menjadi normal. Kan? Ya antaranya ada bila benda yang jelas-jelas kufur kan. Dulu orang hina Nabi, hina Allah SWT, hina Nabi. Sama juga. Orang hina isteri Nabi, orang hina Nabi Muhammad SAW. Keluar fatwa, sesat, menyeleweng. Tapi kenapa tak isytihar keluar fatwa? Kufur. Kan? Hina Nabi SAW. Dan itu menunjukkan kita tak boleh harapkan sangat institusi fatwa. Ya, untuk orang awam, ialah memanglah kita kata dia orang memang, kita semua memang harapkan fatwa. Tapi itulah, orang yang keluar fatwa ni pun dia kena ada rasa takutkan Allah lah. Bukan semata-mata nak jaga pihak tertentu, nak jaga hati pihak tertentu. Akhir sekali dia hanya jadi macam dulu kan banyak lah kan ajaran sesat yang dia orang jumpa pejabat agama, dia orang isytihar taubat. Rupa-rupanya duk sebar lagi. Tapi hanya depan media saja. Kan, benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab kita tak berhukum. Bila kita tak berhukum dengan hukum Islam tu, itu susah. Dan kita tak boleh harapkan semata-mata fatwa saja. Bahkan setiap umat Islam wajib belajar agama Islam itu dengan betul.
Belajar ilmu akidah tu paling penting. Ilmu akidah yang sahih. Kan? Sebab kita nak defend, kita nak protect diri kita, keluarga kita daripada pemikiran-pemikiran dan juga ajaran-ajaran sesat ni. Kita tak boleh harap satu pihak saja. Kan? Dewan institusi fatwa ni, dewan bertanggungjawab di hadapan Allah Taala nanti. Memang dewan nampak dewan boleh lepas pada masyarakat, tapi dewan juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala nanti. Itu saja yang kita harapkan, dewan bertakwa kepada Allah. Kan? Maknanya itu kita kata kena jelas, maknanya sepatutnya itu kena jelas. Pasal kita dah pasal ajaran sesat ni dah bercambah-cambah. Kan? Setiap hari ada saja ajaran sesat. Dan seakan-akan macam dia orang mempermain-mainkan Islam. Tak ada makna tindakan, kemudian dia orang boleh bersukaria, dia orang boleh kita kata bersuka hati dia orang boleh berpindah ganda, masuk sini keluar sana, dan itu kita kata agak tak masuk akal lah kalau ada individu yang mencela atau memaki sultan, raja, terus diambil tindakan, tapi tiba-tiba orang yang memperkotak-katikkan agama, mencela Islam, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela Al-Quran, mencela sunnah, bebas. Tapi kalau cela sultan, cela raja, laju je. Bukan kita nak suruh orang cela raja, tak, itu pun mungkar, kemungkaran. Tapi mana lebih mungkar yang lebih besar? Kalau kita hanya nak jaga kehormatan raja kita, sultan kita, kenapa kita tak jaga agama tu? Itu lebih tinggi. Bahkan itu kewajipan raja dan sultan itu sendiri untuk menjaga agama. Tapi kita tengok bila orang cela raja, cepat ambil tindakan, tangkap. Tapi orang mengkotak-katikkan agama, tingkat agama agak lambat. Itu belum lagi kita tambah yang sebar hadis palsu apa semua kan. Lambat tindakan. Kan? Allahul musta'an. Yang penting kita doakan, semoga Allah SWT berikan petunjuk kepada waliul amr, pemerintah kita, raja kita, sultan kita, supaya mereka dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang bitanatul hasan, penasihat-penasihat yang baik, penasihat-penasihat yang baik yang akan menasihati mereka untuk memartabatkan agama Allah. Itu wallahu taala alam bissawab. Baik, ada lagi soalan? Ada. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.